Baik penonton, kita sering mewar-warkan kepada anda untuk berhati-hati sekiranya anda menyebarkan sebarang informasi ataupun maklumat di media sosial maupun di Facebook, Instagram ataupun di WhatsApp sekalipun. Tidak semua yang berada di media sosial adalah benar. Anda perlu memeriksa terlebih dahulu kesahihan suatu maklumat sebelum anda menyebarkannya kepada individu-individu yang lain. Dan untuk makluman anda seperti yang sering kita war-warkan, sekiranya anda menyebarkan berita maklumat yang tidak berasas, berita yang palsu berkaitan dengan COVID-19 dan juga proklamasi darurat, anda boleh didakwa di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan nombor 2 2021. Dan ini pernyataan daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah semalam, iaitu berkenaan Ordinan Darurat kurangkan trend sebar berita palsu. Penguatkuasaan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan nombor 2 2021 sejak Mac berjaya mengurangkan penularan berita palsu berkaitan pandemik COVID-19. Berkongsi maklumat daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, menurutnya purata kes penularan berita palsu menurun kepada 7 kes sebulan sejak ordinan tersebut dikuatkuasakan berbanding 24 kes sebelum ini. Ordinan darurat itu dikuatkuasa sepanjang tempoh proklamasi darurat sehingga 1 Ogos ini adalah bagi mencegah dan mengenakan tindakan terhadap penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 yang berpotensi menggugat usaha kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Dan kita lihat juga daripada portal sebenarnya.my, ini merupakan laman sesawang yang boleh anda layari sekiranya anda ingin memeriksa kesahihan sesuatu maklumat. Dan kita lihat apa antara yang tular yang ini merupakan yang tersebar di aplikasi WhatsApp. Penjelasan video tular berkaitan kebenaran rentas negeri dan daerah bagi mereka yang telah lengkap 2 dos vaksin. Dan ini merupakan satu pernyataan yang perlu kita nafikan kesahihannya. Setakat ini, Majlis Keselamatan Negara belum lagi mengeluarkan pernyataan rasmi untuk memberikan kebenaran rentas daerah ataupun rentas negeri bagi individu yang telah pun melengkapkan dos vaksin COVID-19. Jadi berhati-hati dan juga jangan mudah percaya 100% sebarang informasi yang disebarkan ataupun yang anda terima di media sosial. Seterusnya, berkaitan dengan penjelasan berhubung borang pendaftaran vaksin Pfizer kuota TMJ, dan ini merupakan kenyataan daripada media Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB merujuk kepada mesej yang tular di media sosial yang memaklumkan orang ramai boleh mengisi borang pendaftaran vaksin Pfizer kuota TMJ. MBJB ingin menyatakan bahawa maklumat dalam mesej tersebut adalah palsu. Malah pihak MBJB tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan bahawa borang tersebut adalah borang pendaftaran bagi vaksin jenis Pfizer di bawah kuota mana-mana pihak. Borang yang ditularkan tersebut sebenarnya merupakan borang pendaftaran vaksin yang digunakan untuk urus setia Southern Volunteer Johor Bahru bagi membantu mendaftarkan warga bandaraya Johor Bahru yang masih belum mendaftar bagi pengambilan vaksin, sama ada menerusi aplikasi My Sejahtera ataupun menerusi laman web JKJAV. Dan seterusnya, berita yang ingin kita nafikan ini di sebenarnya.my antaranya ialah berkaitan dengan tiada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan berkenaan lapangan terbang baharu di Lawas Sarawak. Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT melalui pejabat Timbalan Menteri Pengangkutan ingin menafikan kenyataan mengenai kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan bahawa lapangan terbang baharu Lawas Sarawak memasuki fasa akhir kajian dan lapangan terbang tersebut akan memiliki Skypark untuk pesawat jet Kerajaan Sarawak, pesawat-pesawat ketenteraan daripada wilayah Persekutuan Labuan dan juga pesawat komersial jenis Boeing. Dan ini merupakan perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian kerana tidak semua yang kita terima, yang kita baca di media sosial itu adalah benar. Jadi adalah menjadi peranan kita bersama untuk kita menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab untuk kita menyebarkan fakta-fakta yang benar sahaja daripada sumber-sumber yang dipercayai sahaja. Sekiranya perkara-perkara tersebut belum dipastikan kesahihannya, jadi tolonglah jangan sebarkan berita-berita palsu. Ianya adalah sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dan juga kemakmuran kita bersama. Baik penonton, selepas ini banyak lagi topik perbincangan yang sangat menarik dan juga berinformasi bermanfaat kepada anda yang akan kami kongsikan dalam Grandstand Selamat Pagi Malaysia. Teguh kita menang bersama. Tapi terlebih dahulu kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.